Penyokong wanita ni kau boleh kumpul di satu section, dia boleh fight dengan Ultras. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kita sekali lagi berada di salah satu negeri favourite saya di Malaysia, iaitu Sabah. Sejuk. Negeri di bawah bayu kan. So angin pun sentiasa bertiup lah. Seronok rasa ada kat sini. Dan hari ni istimewa sebab aku jumpa dengan orang yang sebenarnya aku respect. Walaupun aku sibuk dengan Harimau Malaya, tapi aku banyak juga look up dekat dia punya kerja. Aku selalu follow dia punya pergerakan, dan salah satu yang buat aku tertarik untuk bercakap dengan dia sebab aku respect cara kerja dia. Bukan setakat untuk buat konten, tapi dia educate penonton, dia bagi info pada penonton, terutama penyokong Sabah lah. So, panjang muka Dima. So, perkenalkan, aku bawa rakan baik Tora Bola. Tora Bola Official. Kalau nama sebenar tu siapa? Nama sebenar Abdul Rahim. Abdul Rahim. Oh, reveal lah ni kan. Biasa panggil Tora. Okay. So, akhirnya aku dapat jumpa kau kat sini kat Sabah. So, welcome to Sabah. Thank you so much. Aku rasa dari pagi kita jumpa orang semua baik-baik, semua sangat welcome. Berebut-rebut nak belanja kita orang makan. Orang Sabah memang terbaik. Serius memang terbaik. So hari ni memang aku dah tunggu lama dah peluang ni. Nak tahu juga di sebalik Tora Bola Official tu apa cabaran dia nanti. So first kali nak tahu mula-mula tu bila ditubuhkan dan apa yang buat Rahim nak tubuhkan, nak buat Tora Bola tu. Okay, dia idea dia adalah pada sebelum ni memang follow bola lama lah, macam since kita daripada kecil yang follow bola kan. So kita ada pandangan kita tersendiri pasal pasukan ni, either in terms of management ke ataupun tactical apa semua kan. Tetapi aku fikir waktu tu untuk aku bercakap sesuatu pasal bola sepak Sabah, yang kita mau menyumbang sesuatu kepada bola sepak Sabah, aku fikir kalau aku bercakap as a aku sebenarnya ada coaching license. Oh. Okay. Tapi kalau aku bercakap sebagai fan biasa, walaupun aku ada lesen kejurulatihan dan sebagainya, benda tu tak akan sampai ke atas, tak sampai untuk tak dihiraukan lah. Tak dihiraukan. Jadi aku terfikir aku kena ada satu platform untuk menyampaikan apa yang kita mau sampai tu kan. And then dalam masa yang sama, kebanyakan aku tengok konten-konten yang sedia ada, dia tidak banyak menunjukkan scene bola sepak yang lama-lama ni. Kebanyakan tengok yang bola sepak liga moden lah, 2010 ke atas 2010 kan. 2010 ke atas. Lepas tu banyak yang konten macam luar negara, Eropah dan sebagainya kan. Tetapi yang untuk melihat sejarah-sejarah lama ni tidak ada. Jadi aku decide di samping untuk bercakap sesuatu tentang bola sepak semasa, aku selitkanlah unsur-unsur yang lama-lama lah, masuklah dalam tu. Jadi the idea is itulah cara untuk aku menyumbang sesuatu kepada bola sepak. Bila tubuhkan okay. tu. Sebenarnya waktu zaman kejatuhan bola sepak Sabah ni ada banyak time waktu bola sepak Sabah jatuh, bangun, and then waktu 2017 2018 begitu, memang waktu tu memang bola sepak Sabah ni boleh kata yang paling, kalau the lowest level yang hampir terjerumus setiap tahun, yang hampir terjerumus ke division bawah adalah pada tahun-tahun itulah. So pada tahun 2019 aku decide aku start platform. So Tora Bola ni tubuhkan 2019. So kalau kira-kira sekarang macam dekat 5 tahun juga kan. Sudah nak sedar lah dekat 5 tahun juga lah. So perjalanan tu panjang kan. Tapi kalau ingat balik, imbas balik kan, pada peringkat permulaan tu, masa nak buat tu, ada tak orang macam, apa yang kau nak buat ni? Boleh berjaya ke? Ada yang pandang rendah tak? Okay. Ya ini lucu sikit lah. Pada pandangan aku lucu sikit lah. Sebab waktu mula-mula tu, aku, kalau siapa yang follow Tora Bola pada awalnya, aku pakai emoji muka kepala harimau. Oh ya? Aku tak mau kasih nampak muka. Yalah, kita play safe. Sebab tak semua yang kita cakap orang akan suka. Faham? Adalah komen-komen yang negatif apa semua kan. So benda-benda begitu. That's why selepas aku buat konten itu, aku selitkan yang artikel-artikel lama ni. So apabila aku bercakap tu, so artikel tu akan kira aku anggap sebagai membantu aku untuk orang tahu yang aku bukan bercakap kosong lah. So itu antaranya lah. So berapa lama dalam 5 tahun tu, berapa lama yang Rahim rasa diperlukan untuk bagi orang start kenal, start orang respect Tora Bola ni? Bila detik dia? Kalau peringkat awal tu memang
sukar jugalah kan. Memang sukar juga because dia ada fasa-fasa dia. Fasa pertama tu aku tampil macam macam yang bercakap depan kamera sahaja. Okay. Cerita pasal itu, pasal ini kan. And then lepas tu aku terfikir sesuatu yang aku kena turun pergi stadium. Aku kena turun pergi stadium dan aku kena capture kan momen-momen penyokong tu dalam bentuk visual. That's why aku turun ke stadium dan start buat vlog di stadium. So yang funny moment tu adalah waktu mula-mula tu bila aku tanya orang mau interview apa semua lari. Betul. Mau gambar. Aku pernah merasainya. Kamu gambar kan? Bang, mau interview ke? Sorry kan. Lepas tu kalau aku mau gambar, boleh gambar ke? Tak maulah. Semua menolak lah. Tapi selepas tahun 2021, means 2019-20 COVID, tidak ada peluang kita ke stadium. 2021 waktu aku buat konten tu, aku sengaja untuk menegurkan dulu player akan masuk di tunnel, away player akan masuk di tunnel di area scoreboard. Jadi aku sempatlah bertegur sapa dengan player tu kan. So aku start tegur sapa and then tak sangka orang suka pula konten macam tu kan. So lepas tu Nazirul Naim, aku pernah tegur Nazirul Naim tu, kalau ada masalah gaji sana join lah Sabah, aku jawab kan. Terkebetulannya Dia join betul. dia join betul Sabah. Viral lah video tu. So start daripada situ orang mula recognize lah. Okey, bola. tadi Rahim cakap mula-mula tu memang orang lari kan. Betul. So kalau ikut bila orang reject orang lari tu mesti mula-mula malu kan? Ada rasa malu. Macam mana kan? nak kuatkan diri masa tu? Fikir apa? Tak kena berani je kan? Apa yang buat kuat tu? Aku punya motivation adalah aku percaya yang satu hari nanti yang konten-konten yang aku buat, video tu yang aku buat tu dia akan ditonton semula oleh orang-orang. And then aku sebenarnya aku punya motivation, aku nak tahu yang Tora Bola ni dia punya peak bila. Time bila. Jadi apa yang aku perlu buat adalah keep on going. Sama ada orang hargai, orang tengok, orang tonton ataupun tidak, I don't care because saya buat because of passion. Dan mula-mula tu memang ada jugalah rasa-rasa macam malas-malas sikit kan, tapi because of passion saya teruskan juga. And then bila sudah start ada yang mula macam bang ini mau interview apa semua kan, so dalam hati dia orang yang offer. Aku gelak lah dalam hati kan. So aku anggap aku berjaya lah di sana. Itulah dia. Dia bezanya Tora Bola dengan, sebab setiap pasukan kelab pun dia akan ada fan-fans dia. Dia ada buat page sendiri, buat channel sendiri, tapi lebih kepada nak view. Tapi aku tengok Tora Bola ni dia nak educate. Macam tadi cakap paper cut, you cari, sanggup cari lawan Piala Asia ni, you cari paper 95 untuk Piala Asia. Betul. Kenapa susah payah nak bagi info macam tu? Okey, dia satu mungkin sebab generasi kita lah kan. Generasi kita yang orang lama lah kan. Bolehkah kata orang lama? Boleh. Orang setengah lama lah kan. Setengah lama. Mungkin dia orang tak faham kegemilangan 90-an tu kan. Yes. Okey, boleh kata untuk generasi 80-an yang merasai kegemilangan bola sepak Malaysia tahun 90-an tu, sebenarnya kita rindu momen-momen begitu. Betul. And then dalam masa yang sama memang selama ni memang kalau orang dulu-dulu punya passion ni, kita akan kumpul paper cutting semua ni. Betul. So kenapa saya masih kumpul paper cutting tu, sebab kalau orang tanya kita mesti bagi proof. That's why saya tunjukkan himpunan semua tu supaya orang yang dia dengar kita bercakap je, dia mesti rujuk sesuatu. Kadang-kadang orang tak, kalau kita just bercakap je orang dah percaya kan. So kenapa saya masukkan elemen-elemen macam tu? Sebab kita sumber sumber. Yes. And then dalam masa sama juga saya rasa tidak ada yang orang buat macam tu. Jadi saya terpanggil untuk buat itu. Sebab dia bila Tora Bola kata dia adakan sumber, sebab dia pun latar belakangnya orang akademik. Jadi itu menunjukkan setiap apa yang dikeluarkan tu semua ada asas, ada bukti sahih lah. Betul. Aku nak tanya satu sebab aku kenal kau, contoh game lawan Selangor. Kau sanggup turun, game hari Ahad juga datang, besok terus balik. Tak penat ke? Apa pengalaman kau yang paling dahsyat lah, paling ketat jadual lah? Okey, dia bermula daripada kawan-kawan punya cerita juga kan. Since dia begini, apabila kita buat konten yang sama ni kan, kita punya diri sendiri kita akan rasa
kita mungkin akan rasa yang kita punya konten tu stagnan. Macam kalau kita sendiri pun rasa bosan tengok, mungkin orang lain pun akan rasa bosan. So itu masa saya decide untuk saya rasa saya kena pergi away ni. Saya kena pergi away untuk tengok fan culture di tempat lain. Betul. Ini kebetulan juga untuk Sabah ni kita punya fan base ni dia bukan di KK saja. Kalau kau pergi Semenanjung, di Selangor ke, di Johor atau di mana-mana mesti ramai penyokong Sabah. So saya terpanggil untuk rekodkan juga momen diorang di sana tu. So bila tanya pasal jadual yang padat tu, saya sebelum ni saya bekerja. So saya terpaksa bahagikan lah waktu kerja, settle everything apa semua. So saya tengok jadual. Kalau jadual midweek, saya akan bekerja dulu, and then lepas tu saya cuti lah. Saya cuti contohnya macam game hari Rabu contoh kan. Saya hanya akan cuti hari Selasa. Nak pergi je. Hari Rabu saya akan cuti hari Rabu saja. Game tu hari Rabu. Saya akan cuti hari Rabu saja. So saya akan pergi ambil flight pagi sampai malam tengok game, habis game terus pergi airport, besoknya ambil first flight jam 9 pagi hari Khamis masuk kerja. Wish, itu memang tough. Macam game hari Minggu, hari Ahad lah juga. Kalau hari Ahad, hari Ahad fly, habis game hari Isnin tu first flight balik jam 9 lepas tu masuk kerja. Gitulah. Tapi penat bro. Memang penat. Berbaloi tak rasanya? Kalau contohlah you datang lawan Selangor, macam tu punya penat, dan kalah pula tu. Dia macam mana? Tetap ada kepuasan. Dia ada kawan saya selalu cakap juga, rugilah kau pergi kan. Contohlah kan, game tu kalah kan. Itulah kau, rugi je kau pergi, dia cakap kan. So saya selalu jawab dengan dia, saya cakap ini bukan soal rugi ataupun tidak, sebab saya rasa sama ada kalah atau menang, dari segi passion tadi tu kita akan sentiasa bersama dengan tim kan. Betul. Cuma dari segi fizikal tu memang penat. Thank you juga lah untuk saya punya wife, anak faham. Tapi dari segi fizikal memang rasa penat. Kena lagi bila kita sudah berusia sedikit ni. So that's why untuk bermula daripada tahun ni saya select sikit lah untuk game tu tidak every match lah saya pergi. Tapi dari segi kepuasan, memang kepuasannya adalah apabila saya balik rumah, kadang-kadang waktu tunggu flight tu saya edit video terus. Saya edit video terus. Biasa saya akan upload gambar dan juga video kan. Selepas saya siap editing, saya naik flight pagi. Bila saya sampai sudah di KK, saya tengok view. Bila saya sampai tu view tu banyak, hilang penat. Saya happy lah. Tapi kalau kadang-kadang kalau view tak berapa banyak kan, saya positifkan diri lah. Mungkin timing tak ngam ke atau apalah. Tapi ini aku rasa aku memang tak salah orang lah. Aku respect, orang yang aku tengok memang ada passion yang betul-betul lah. Okay, itu pengorbanan dari segi tenaga dan masa. Belum cakap pasal duit lagi. Kau keluar sana, naik flight pergi Semenanjung setiap kali game. Wow, itu bukan jumlah yang kecil. Apa yang buat kau berani labur macam tu? Banyak tu. Saya pegang satu saja. Apabila saya buat everything yang saya buat ni, saya anggap ini satu investment, which is pulangan dia sama ada bentuk wang ringgit ataupun bentuk benda-benda lain tu saya tidak fikir yang itu. Tapi setiap apa yang saya buat ni saya anggap satu investment saja. Kalaupun dia tidak ada pulangan, saya anggap dia sebagai satu sumbangan dan juga pengorbanan lah untuk untuk passion ni lah, untuk minat. Okay, nak tahu juga dalam 5 tahun ni apa kenangan paling manis, apa kenangan paling pahit? Pernah kena pukul? Belum pernah. Tapi hampir-hampir lah. Bukan, maksudnya kalau kenangan manis tu masa tu lah, momen tu saya rasa manis lah. Sebab semua yang terakam dan teringat tu dia akan kekal sebagai kenangan lah bagi saya. Kalau paling manis you pilih mana? Momen yang mana? Paling manis momen dia adalah waktu Sabah lawan Negeri Sembilan last season. Okay. Saya punya flight daripada KK jam 5 pagi. Okay. Saya waktu tu orang rumah bercuti sekolah kan. Saya hantar pergi kampung, jadi saya tinggal seorang di rumah. Okay. Jadi saya kena naik Grab all pagi. Kan? Kebetulannya saya bangun pagi tu jam 4.20 pagi, means hanya ada lebih kurang 40 minit lagi. Rumah saya pergi airport lebih kurang setengah jam. Wih. Jadi kan sampai ke airport, abang airport tu cakap,
polis tu cakap, bang, saya mau tinggal flight sudah ni. Saya cakap, okey, tak apa, kau terus ya masuk. Dia cakap kan, cek apa semua, dia masuk. So steward tu cakap, satu kali lagi nama kau dipanggil, kau tinggal sudah, dia cakap kan. So alhamdulillah saya sempat fly. And then momen yang paling best tu, malam tu Sabah menang di Stadium Paroi. So saya rasa paling manis dan berbaloi lah waktu tu. Itu paling manis lah. Yang paling pahit Momen paling pahit dia adalah apabila kita sudah ready everything, kadang-kadang bukannya memburukkan apa semua ini, benda reality. Kadang-kadang jadual diubah dan ditukar. Menyebabkan kerugian juga. Menyebabkan kerugian lah. Itu yang paling pahit lah. Pernah berdepan dengan reaksi fans yang agresif sama ada Sabah ataupun pihak lawan ke? Ada satu momen waktu tu saya ada satu tempat lah, tak payahlah saya mention kan, nanti marah pula, kesian dua orang sana kan. Before game saya interview diorang ni semua ni okey. Waktu habis game Sabah menang, saya kena lalu tempat di depan penyokong tu untuk keluar kan. Tapi penyokong dia sudah agresif, marah-marah apa semua kan. Nasib baik ada abang polis lah. Abang polis marshal semua tu kan. Kami masuk, dia bagi laluan lain lah. So tak ada kecederaan lah. Tidak ada kecederaan, cuma cedera emosi je lah sebenarnya. Cedera fizikal, tapi cedera orang emosi kental ni emosi sekejap je. Itulah. Okey, yang bestnya sekarang boleh katakan Tora Bola, boleh katakan fan antara yang terkuat untuk Sabah FC lah. And dah berkembang lagi, dah ada stadium tour, ada podcast Bola Mania juga. Podcast Bola Mania. Boleh ceritakan apa lagi, apa yang you nak capai daripada apa yang you buat ni? Okey, saya memang mau menyumbang kepada bola sepak dengan apa cara sekalipun. Tetapi apa yang saya impikan adalah, dulu waktu kecil saya selalu cakap dengan my mom kan, saya selalu cakap yang saya mau ada padang bola. Saya mau ada padang bola sendiri kan. So alhamdulillah saya diketemukan dengan orang-orang yang betul, kawan-kawan yang betul, environment yang masih lagi tidak orang kata lari. So saya dalam tahun ini alhamdulillah, last season saya ada radio show di KK12 FM. Every week. Setiap Jumaat kan? Every week ya, setiap Jumaat. And then lepas tu radio station tu tutup. Tapi kita dapat offer daripada Era Sabah untuk masuk podcast, short podcast. So kita start Bola Mania untuk tahun ini. Dalam masa yang sama juga saya dengan my partner Farish, dia yang banyak inilah kan, dia okey, dia tak sombong, dia selalu bagi semangat juga, kadang-kadang dia bagi idea untuk konten kan. So dia cadang, why not kita pergi ni. Saya cakap dengan dia, untuk Tora Bola ni saya cakap tahun ni saya mau pergi next level. Saya cakap mau pergi buat vlog di luar negara, because kalau kita di dalam negara dia orang boring juga kan. Berapa tahun kan. Plan nak pergi luar negara lah. So itu yang kita start Stadium Hunter. Stadium Hunter kita start. Baru-baru ni kita pergi Japan. InsyaAllah next ni kita akan pergi UK. InsyaAllah. Doakan. Dan dalam masa yang sama juga, impian untuk Padang tu pun still on juga. Saya dengan beberapa kawan lagi kita tengah develop satu artificial pitch. Padang bola sepak sintetik lah. Di mana lokasinya? Lokasinya di Papar, lebih kurang setengah jam lah daripada Bandara KK. Bila plannya akan siap dibina? Kalau ikutkan, memang kita plan untuk tahun ni juga kita siapkan, tapi because weather punya condition not really good, tidak begitu membantu kita. So kita terpaksa pending kerja tu, kita terpaksa hold lah faktor cuaca. Dan mungkin insyaAllah paling awal tahun depan lah insyaAllah kita siap. Tadi sebab cakap pasal stadium tu kan, Stadium Hunter. Boleh tak share sikit stadium setakat ni yang paling impress, yang terbaik lah? Untuk Stadium Hunter ni kita sudah buat ada 2 negara lah. Satu di Japan hari tu, yang terbaru di Brunei. Kan baru-baru ni Sabah ada buat friendly tour di Brunei, kita pergi Brunei juga. So di Brunei itu kita tak dapat lah tengok Stadium Hassan Al Bolkiah tu, because diorang tutup. Jadi kita main di Stadium Barakat, mini stadium. Dia tutup untuk renovate ke apa? Renovation. Jadi kita tak dapat tengok. Tapi yang di Japan tu kita pergi ada 2 stadium. Ada satu kita pergi J3 di Ehime. Itu NHK Stadium. And then satu lagi di area Osaka. Bukan Osaka, di area Yokohama.
Ehime FC punya ground lah. So dia kedua-dua stadium tu bagi saya memang totally impressed dengan kedua-duanya. Yang kat Japan tu lah. Dekat Japan tu, walaupun pasukan yang bermain tu adalah pasukan J2, J3, tetapi dia punya stadium modern. Memang untuk bola sepak lah, stadium bola sepak. So, kalau ada dua pilihan tu, Ehime punya stadium tu semua nice lah. Saya pernah tanya juga sebab bila kita interview player-player profesional, saya suka tanya stadium mana dekat Malaysia ni yang vibe-nya paling hebat. Okey, jawapan yang biasa kita dengar memang SSI, Stadium Gong Badak. Tapi ada ramai yang kata kalau bab suasana, bestnya dekat Likas. Okey, kau sebagai fan Sabah yang memang home-nya Likas, kau rasa apa specialnya dekat Likas? Esok aku first time nak pergi Likas. Okey. Stadium Likas ni satu disebabkan memang inilah satu-satunya stadium yang kita main di Likas. Di Sabah ni kita main di Stadium Likas. And then daripada dulu memang Likas terkenal sebagai orang cakap kubur lah kepada pasukan-pasukan lawan. Dan dari segi penyokongnya memang very sporting. You akan dengar sorakan especially penyokong wanita. Wah. Itu yang tak sama. Especially penyokong wanita yang berteriak menjerit daripada awal sampai habis. Dan kalau penyokong wanita ni kau boleh kumpul di satu section, dia boleh fight dengan Ultras. Menarik. Saya rasa lah macam tu kan. So itu satu, and then dalam masa yang sama juga mungkin sebab environment dia open kan, tidak terlalu ni. Ramailah family yang datang pergi tengok game tu. Jadi itulah suasana dia. So menjelang Sabah FC Hugang perlawanan pertama AFC Cup tahun ni, prediction dari seorang fans tegar Sabah FC, agaknya macam mana kemampuan Sabah FC? Kalau ikut liga agak tak konsisten juga. Yes. Kadang menang, kadang kalah. Tapi untuk AFC mungkin luar biasa. Macam mana? To be honest, kalau on paper saya rasa game ni dia mungkin seimbang antara kedua-dua pasukan. Cuma dari segi experience Dato' Ong Kim Swee, sebelum ni saya lebih mempunyai keyakinan kalau kita main di peringkat Asia ni kita akan mungkin boleh pergi lebih daripada group stage. Sebab Dato' Ong Kim Swee dia punya pengalaman ni lebih banyak, lebih luas di peringkat Asia berbanding dengan liga. Betul? So saya anggap apa yang kita hadapi di dalam liga, saya anggap sekarang lah untuk senangkan hati diri sendiri kan. Kita memang simpan untuk AFC lah. And memang Dato' Ong Kim Swee dia kalau perlawanan tahap tinggi dia macam keluar lebih tinggi kan. Yes. Kita nak tengok juga. And then mungkin yang satu keunikan dia juga, mungkin ramai yang tak sedar. Dato' Ong Kim Swee ni adalah pemain yang bermain waktu Sabah main di Asian Cup Winner Cup tahun 95. Wow, ini fakta yang paling bagus. Kalau mau mencantikkan lagi fakta tu, Dato' Ong Kim Swee punya JC number 21. Okey. Okay, dia join Sabah tahun 2021. Dan akhirnya bawa Sabah kembali ke Asia. Wow. Mungkin lah. Menarik lah. Wow. Itu menunjukkan orang yang bawa Sabah ni pun orang yang berjiwa Sabah. Dia akan dibantu dengan fans Sabah. So besok mesti luar biasa lah. InsyaAllah. Wow. Okey, yang terakhir, Tora Bola, apa harapan untuk branding Tora Bola Official tu sampai ke tahap mana? Cita-cita terbesar you. Okey, saya first of all saya ucap terima kasih kepada semua, especially Harimau Malaya yang sudi untuk membual saya. And then untuk harapan saya adalah at least kalau satu hari nanti kalau orang mau tahu sesuatu pasal sejarah bola sepak especially Sabah, dia hanya perlu type sejarah bola sepak Sabah di Google, di mana dia akan keluar Tora Bola. Wah. At least boleh bagi orang cakap rujukan lah kalau mana-mana yang mau membuat kajian dan sebagainya. Dan dari segi sumbangan terhadap bola sepak, saya berharap insyaAllah Padang nanti boleh jadi satu medan untuk jadi at least talent pool lah, untuk jadi tempat untuk melahirkan pemain-pemain yang boleh mewakili. Mungkin bukan Sabah saja, mungkin pasukan-pasukan lain lah. Itu saja. Aku hari ni aku rasa memang aku bertuah jumpa orang yang betul. Sebab thank you. everything yang kau cakap tu aku nampak kejujuran kau, semangat kau. That's why aku rasa Tora Bola lain daripada fan page yang lain. Sebab selain daripada educate, dia juga ada nilai-nilai yang
kadang-kadang orang terlupa, orang lebih pada clickbait sekarang kan. Betul. Tapi ilmu tu penting juga. So, terima kasih sekali lagi sudi menerima kami di sini. Yo. Saya harapkan untuk Arah Bola Official, Bola Mania, Stadium Hunter semua akan berkembang lebih maju lepas ni, okey? Amin. Ada rezeki Amin, kita amin, jumpa amin. lagi, dan korang juga support semua konten Harimau Malaya, support follow semua social media kami. Kita jumpa lagi untuk konten seterusnya. Kami dah sampai Sabah, sekarang masa cari seafood kita nak makan. Alright, jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum.